يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 10, baris yang ke-5 daripada bawah. Muka surat 10 baris yang ke-5 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Wal kalamu alladhi laysa biharfin wala sautin wa yata'allaku bima yata'allaku bihil ilmu muta'alliqati. Wal kalamu alladhi laysa biharfin wala sautin wa yata'allaku bima yata'allaku bihil ilmu minal muta'alliqati. Ini matan Ummil Barahim bagi Syekh Sanusi. Kemudian terjemahan dan huraian kitab Bidayatul Hidayah karangan Syekh Muhammad Zain. Kitab Bidayatul Hidayah, terjemahan dan mensyarahkan, menghuraikan hak dalam matan Ummil Barahim karangan Syekh Sanusi. Jadi wal kalamu alladhi laysa biharfin wala sautin, ini adalah matan Ummil Barahim. Terjemahan dia dan yang ketujuh daripada sifat ma'ani. Jadi terjemahan serta huraian. Terjemahan serta huraian. Kalau terjemahan betul benar, wal kalamu, dan bermula sifat kalam. Kalau terjemahan betul benar, tapi dihuraikan. Dan yang ketujuh, itu huraian tu, daripada sifat ma'ani. Mana? Kalam. Dan yang ketujuh daripada sifat ma'ani, kalam. Sifat ma'ani ada 7. Kalam ni sifat ma'ani yang ketujuh. Sifat ma'aninya kudrah, iradah, ilmu, hayah, sama, basar. Yang ketujuhnya kalam. Itu sifat ma'ani. Wujud sifat nafsiyah. Hidam, baqa', mukhalafatuhu lil hawadith, qiyamuhu binafsih, wahdaniyah, dia panggil sifat salbiyah. Kemudian kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakalliman dipanggil sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah yang mana terdahulu telah membicarakan berkaitan dengan sifat nafsiyah dan juga sifat salbiyah, dan juga dihuraikan berkaitan dengan sifat ma'ani. Sifat ma'ani sudah bicara terdahulu. Sifat ma'ani, sifat yang dibangsakan kepada maknan, kepada sesuatu perkara yang ada. Qudrah sifat yang ada, iradah sifat yang ada, sampai ke kalam sifat yang ada. Yang mana di hari akhirah dalam syurga Allah, selain daripada dapat melihat zat Allah yang ada, dapat melihat juga sifat kudrah iradah sampai ke kalam sifat yang ada.
atau dia panggil sifat ma'ani. Artinya erti kalam, berkata-kata. Ini terjemahan orang dululah. Kalam artinya berkata-kata, tapi dimaksudkan berkata-kata di sini sifat kalam yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat kalam yang ada di zat Allah dalam huraian tadi. Dan yang ketujuh daripada sifat ma'ani, bicara sifat ma'ani, kalam sifat yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi orang dulu terjemah dengan berkata-kata. Dia walaupun terjemah berkata-kata, tapi maksudnya adalah sifat kalam yang qadimah, yang sedia kala, yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata-kata ni, hak ni dia panggil kalam masdari. Allah berkata-kata dengan Nabi Musa alaihi salam. Allah berkata-kata dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam Mi'raj. Jadi berkata-kata tu baharulah. Itu kalam masdari dia panggil. Berkata-kata. Bila berkata-kata? Ketika berkata-kata dengan Nabi Musa alaihi salam, berkata-kata dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu asal maknalah berkata-kata. Yang dibicara sekarang adalah sifat kalam yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tiada dengan huruf dan tiada dengan suara, atau sifat kalam. Berkata-kata akan keluar perkataan yang didengari, dan perkataan tu boleh dieja, maka keluar huruf. Itu perkataan yang keluar apabila berkata-kata. Sekarang ni bicara sifat kalam yang ada di zat Allah, yang tiada huruf dan yang tiada suara. Tapi sifat kalam tu diterjemah dengan berkata-kata. Ini terjemah orang dululah. Bermula daripada pada Baqarah, diterjemah dengan sifat perkata. Itu hak kemudian pula. Dan kitab Al-Misbahul Munir perkata, dan kitab Faridatul Faraid berkata-kata. Walaupun terjemah berkata-kata, tetapi bicara sekarang adalah sifat kalam yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat kalam yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sifat yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat kalam Allah yang tidak berhuruf, yang tidak bersuara. Walaupun diterjemah dengan berkata-kata sekalipun, tapi maksudnya adalah sifat kalam yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dalam kitab Pati Paridah, kalam artinya berkata-kata ataupun perkata. Itu dalam kitab Pati Paridah. Rumusan daripada kitab Faridatul Faraid. Kalam berkata-kata ataupun perkata. Jadi terjemah dengan berkata-kata, tapi yang dikenakan di sini adalah sifat kalam yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tiada dengan huruf dan tiada dengan suara. Kita pergi kepada contoh hak sifat kalam yang baharu ni. Itu mudah nak cerita. Sifat kalam yang Tuhan letak di lidah kita. Apabila Allah letak sifat kalam di lidah kita, kita pun berkata-kata. Bila kita berkata-kata, maka keluarlah perkataan yang didengari. Jadi di lidah kita Tuhan letak sifat kalam. Sifat kalam yang adalah sifat kalam yang hadisah, yang baharu. Macam dahulu bicara sifat kudrah. Sifat kudrah yang ada di zat Allah, sifat kudrah yang qadimah, yang sedia kala. Adapun di hamba ni Tuhan letak sifat kudrah hadisah, sifat kudrah yang baharu. Jadi di lidah hamba ni Tuhan jadikan sifat kalam.
Bila ada sifat kalam di lidah, maka berkata-kata. Bila berkata-kata, keluar perkataan. Sifat kalam yang terletak di lidah kita tu, ada huruf, ada suara. Ada suara. Kalau sifat kalam di lidah kita tu ada suara, dengar bunyi ramai-ramai ni. Ada ni. Tak bunyi apa pun. Mana sifat kalam kita pun tak ada suara juga. Apabila kita berkata-kata, barulah keluar suara yang kita dengari. Suara yang Tuhan jadikan di udara tu. Badan ni. Jadi beza antara sifat kalam yang ada di lidah kita dengan kita berkata-kata. Sifat kalam di lidah kita tu ada sentiasa. Tapi berkata-kata sentiasa. Sekarang tidak berkata-kata. Tapi sekarang ada tak sifat kalam? Ada sifat kalam. Kalau tak ada sifat kalam, dipanggil bisu. Sekarang kita bersifat dengan sifat kalam, tetapi diam, tidak berkata-kata. Jadi sifat kalam yang ada di lidah kita, lawannya kepada sifat bisu. Berkata-kata, lawannya adalah diam. Lain tu. Sifat kalam yang ada di lidah kita, kalau Tuhan tak jadikan, dipanggil bisu. Itu lawan pada sifat kalam, bisu. Lawan kepada berkata-kata adalah diam. Jadi sifat kalam lain, berkata-kata lain. Asal dia gitulah. Tapi maksud kitab ni berkata-kata sekalipun, pergi kepada pembicaraan sifat kalam yang qadimah, yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang tiada berhuruf dan tiada bersuara. Memang sifat kalam tiada huruf, tiada suara. Sifat kalam kita pun tiada huruf, tiada suara. Tapi ada fahaman yang terpesong, mereka berpegang sifat kalam Allah berhuruf dan bersuara. Sifat kalam Allah tidak berhuruf, tidak bersuara. Macam sifat kalam kita pun tidak berhuruf, tidak bersuara. Adakah apabila lidah tu terputus contohnya, keluar huruf? Tak ada keluar huruf apa pun. Suara memang tak bunyi apa pun. Jadi beza antara sifat kalam yang ada di lidah kita dengan berkata-kata. Sebagai contohlah, sifat kalam yang ada di lidah kita ni Tuhan letak daripada mula lahir lagi dah. Tapi berkata-kata sungguhnya almost tahun 2 tahun lah. Barulah pandai berkata-kata. Baru pandai berkata-kata. Makna pandai berkata-kata ni kemudian. Tapi Allah jadikan sifat kalam di lidah kita ni daripada asal ketika dilahirkan. Sudah bersifat dengan sifat kalam. Tapi belum lagi pandai berkata-kata. Tapi sifat kalam ada dah. Ke sebelum umur setahun 2 tahun tu bersifat dengan sifat bisu? Tidak. Memang Tuhan jadikan kita ni bersifat dengan sifat kalam. Tapi berkata-kata setahun 2 tahun barulah pandai berkata-kata. Lepas tahun 2 tahun 3 tahun 4 tahun 5 tahun barulah nyata. Kena-kena tak ada sifat kalam. Maknanya budak ni bisu. Bila bisunya? Bisu daripada lahir lah. Cuma pada masa lahir tu tak nyata lagi lah dia bersifat dengan sifat bisu. Bila umur meningkat, tak boleh berkata-kata juga. Barulah nyata budak ni Tuhan jadikan dalam keadaan bisu. Tetapi hak Tuhan jadikan tidak bisu ni, yang Tuhan letak sifat kalam di lidah, berkata-kata kemudian. Itu beza antara sifat kalam dengan berkata-kata. Sifat kalam tu dipanggil kalam ismi, kalam nafsi. Kalam ismi nama bagi sifat kalam yang ada di zat lidah tu kalau kita kata kok. Kalam ismi nama bagi sifat kalam yang Tuhan jadikan di lidah kita. Kalau kita apabila berkata-kata dipanggil kalam masdari.
Bila berkata-kata, dia panggil kalam masdari. Bila berkata-kata, keluarlah perkataan yang didengari, itu dia panggil kalam lafzi. Itu panggil kalam belaka. Jadi sekarang, satu, Tuhan letak sifat kalam di lidah kita. Kalam tu dia panggil kalam ismi, atau dia panggil kalam nafsi. Apabila ada sifat kalam di lidah, kita pun berkata-kata. Bila kita berkata-kata, itu dia panggil kalam masdari, hak lawan kepada diam tu. Bila kita berkata-kata, keluarlah perkataan yang didengari, hak tu dipanggil kalam lafzi. Ini pembahagian dia lah. Tapi kita bicara sekarang adalah sifat kalam. Sifat kalam yang qadimah, yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bandingkan dengan sifat kalam yang hadisah, yang baru, yang Tuhan jadikan di lidah kita. Bila ada sifat kalam di lidah kita, maka kita pun boleh berkata-kata. Bila kita berkata-kata, maka keluarlah perkataan. Bahasa Arab dia panggil kalam belaka. Sifat kalam di lidah dia panggil kalam. Kalam ismi, kalam masdari. Kalam ismi, kalam nafsi. Berkata-kata dia panggil kalam masdari. Keluarlah perkataan, itu kalam lafzi. Jadi hak dengar di speaker ni dipanggil kalam lafzi. Hak dengar di speaker tu. Ini saya menggerakkan lidah untuk mengeluarkan suara, dia panggil kalam masdari. Jadi yang duk dengar sekarang ni, kalam masdarinya tak ada, kalam lafzinya tak ada. Tapi ada sifat kalam yang hadisah, yang baru di zat lidah tu ada. Bukan bersifat dengan sifat bisu. Cuma kadang-kadang bahasa kita dipanggil bisu 1000 bahasa. Panggil apa? Tak. Membisu 1000 bahasa ke apa panggil? Membisu 1000 bahasa. Bisu ke? Maknanya diam tu, diam, tidak berkata-kata tu dia kata membisu 1000 bahasa. Membisu tu makna diam dah. Ke makna bisu gitu. Bisu macam mana? Lacor molek lidah bisu macam mana? Tapi apabila dia diam, maka dikatakan membisu 1000 bahasa. Adakah jadi bisu? Tapi kita kata kok, oh tadi bisu. Oh ni baru nak cakap pula. Dah tadi apa jadi bisu? Ada ketika jadi bisu deh. Ada ketika jadi bisu. Bukan jadi bisu, tapi makna apa ni? Dia nak bercakap. Tapi kita kata, oh tadi bisu. Oh ni barulah nak cakap itu, nak cakap ini. Cakaplah pada tempat dia. Orang duk bincang, duk mesyuarat, bisu. Sekarang baru nak bunyi. Kita panggil bisu tau. Bisu ke? Mana bisu? Dia diam tidak berkata-kata, tapi kita sebut bisu. Kalau kita sebut bisu, membisu 1000 bahasa, bukan salah perkataan tu. Tapi kalau bisu sungguh kok, lah daripada lahir lah. Ke ada orang yang kemudian Tuhan tarik sifat kalam, tiba-tiba jadi bisu? Ada? Ada tak? Kalau Tuhan tarik sifat basar, ada. Bangun pagi tiba-tiba tak nampak apa perkara dah. Tu dia kata saraf lah. Mana apa tu? Mana? Tak ada apa-apa pun sebelum tu. Tidur malam, bangun pagi, Tuhan tarik sifat basar, akhirnya jadi buta. Tuhan tarik sifat samuk. Tuhan tarik sifat samuk ni dia sikit-sikit tau. Daripada pendengaran tu kurang. Letak alat di telinga, lama-lama hilang tu. Tuhan tarik terus sifat samuk. Tu ada. Tuhan letak sifat samuk di gengendam telinga tu kan. Siapa masa Tuhan tarik sedikit, akhirnya tak ada terus. Sifat kalam dia juga begitu. Ada orang yang kemudian jadi bisu. Ada.
Ada jumpa tak? Orang hak boleh melihat macam-macam jadi buta, tu Tuhan tarik sifat basar, tu ada. Dikatakan kerana saraf. Orang hak Tuhan tarik sifat samak jadi pekak tua-tua, ada. Ada orang ni siapa ke, mata tak nampak, telinga tak dengar. Ni payah ni. Payahlah. Payah. Masuk waktu, nak cerita macam mana ke dia? Sebab bagi dia, siang, malam sama saja gelap. Dia tidur, malam dia tidur, siang dia tidur. Dia bangun daripada tidur, dia rasa sama je. Pada ni. Kau orang ni kan bangun tidur dia rasa sama je, sebab dia gelap. Macam mana kita nak cerita ke dia? Waktu ni subuh, waktu ni zuhur. Nak cerita macam mana? Cerita tak dengar, isyarat tak nampak. Nak maklumkan macam mana? Kalau orang tua diuji penyakit seumpama ni, kalau dia daripada lahir Tuhan jadikan tanpa sifat samak dan basar, dia tak ada hukum. Tuhan lahir sifat samak tak ada, sifat basar tak ada, telinga tak dengar, mata tak nampak, dia tidak mukallaf. Dia tidak mukallaf. Tak ada hukum, tak ada hukum. Kenapa tak ada hukum? Dah. Nak sampaikan ilmu dua jalan. Sama ada dengan pendengaran atau penglihatan. Pendengaran tertutup, pekak. Penglihatan tertutup, buta. Lepas tu tak ada lah, tak ada hukum. Dipanggil yang tidak mukallaf. Sebab tu mukallaf ni, mukallaf ni kalau nak kita, orang yang baligh kita maklum sampai umur. Berakal kita maklum bukan gila. Orang mukallaf, orang yang diberati hukum, ada kewajipan semayang, ada kewajipan tutup aurat, ada larangan begitu, larangan begini. Itu mukallaf yang diberati hukum syarak. Siapa mukallaf? Orang baligh, bukan kanak-kanak. Kanak-kanak tidak mukallaf. Orang berakal, orang gila tidak mukallaf. Laginya orang yang sejahtera panca indera. Itulah kita. Sejahtera panca indera. Panca indera apa di situ? Panca indera penglihatan dan panca indera pendengaran. Sejahtera panca indera. Jangan buta dan pekak serentak. Kalau buta dan pekak serentak, tidak mukallaf. Kalau buta telinga dengar, mukallaf. Pekak mata nampak, mukallaf. Tapi kalau Tuhan lahir dalam keadaan tidak sejahtera panca indera penglihatan dan pendengaran, maka tidak mukallaf. Ada diceritakan dilahirkan seumpama ni, tapi dia mati muda lah. Tapi mati muda pun balik dah, mati umur 20-an. Maknanya kalau kira umur sudah balik. Kalau kira akal comel. Kalau kira umur sudah balik, umur 20-an. Kalau kira akal comel, tapi tidak mukallaf. Sebab apa? Sebab tidak boleh mendengar dan tidak boleh melihat. Adapun orang tua ni Tuhan tarik kemudian sifat samak dan basar, itu mukallaf. Dia wajib semayang. Sebab dia asalnya dia boleh mendengar, boleh melihat. Tapi macam mana kita nak maklumkan, nak suruh dia tahu bahawa sekarang ni subuh, sekarang ni zuhur. Nak cerita mana? Cerita tak boleh, tak dengar. Isyarat tunjuk tak boleh, tak nampak. Nak kan ni? Tulis di tangan dia tau. Ambil apa-apa bukan tulis sungguh. Tulis eja, S-U, jadi B-U-S, subuh. Gitu. Boleh. Sebab dia masih lagi boleh berkata-kata. Kalau maknanya dia faham, dia pun kata subuh, kita pun raih di tangan dia. Gitu. Tu berkali tau. Tuhan tarik. Tapi ada tak Tuhan tarik sifat kalam? Ada tak Tuhan tarik sifat kalam? Tiba-tiba bisu, tidak boleh berkata-kata langsung. Wallahu a'lam lah. Itu dipanggil sifat kalam.
yang hadisah, yang baharu, yang terletak di lidah. Bila ada sifat kalam tu berkata-kata, maka keluar perkataan. Sifat kalam tu dipanggil kalam ismi, kalam nafsi. Tapi kita pegang kita tak dah. Walaupun Tuhan letak sifat kalam di lidah kita, tetap makhluk Allah, makhluk tidak bekas sama sekali. Yang menjadikan keluar suara adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni jadi keluar suara ni kerana sifat kalam yang di lidah kita. Tak. Keluar suara ni adalah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama juga walaupun Tuhan letak sifat penglihatan di mata, Tuhan letak sifat pendengar di telinga kita, saat kita dapat melihat tetap perbuatan Allah. Saat kita dapat mendengar, ianya adalah perbuatan Allah. Semua yang berlaku perbuatan Allah. Keluar suara perbuatan Allah, dapat melihat perbuatan Allah, dapat mendengar perbuatan Allah. Tuhan letak pancat dia dera rasa di lidah, maka dapat rasalah manis masing, dapat rasa manis masing, tetap perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuhan letak pancat indera deria sentuh di tubuh kita. Bila kita sentuh, kita dapat tahu perkara tersebut licin ataupun kasar. Dapat tahu licin ataupun kasar, tetap perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat kalam yang ada di lidah tu Tuhan letak betul, tapi keluar perkataan tetap perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kita nak bezalah, nak faham beza antara sifat kalam yang ada di lidah kita dengan berkata-kata, keluar perkataan. Jadi berkata-kata tu takluk pada kata sifat kalam yang di lidah kita tu fungsi. Bila ada sifat kalam fungsinya berkata-kata, tu takluk dia berkata-kata tu. Sekarang ni kita balik kepada pembicaraan kita adalah sifat ma'ani yang ketujuh. Daripada 20 sifat bagi Allah yang wajib atas kita mengetahui dan berpegang secara tafsil. Jadi sekarang ni kita bicara sifat Allah, sifat kalam yang ada di zat Allah. Diterjemah dengan berkata-kata. Ni diterjemah orang dululah, berkata-kata. Kalau ke bahasa Melayu kita nak letak makna apa? Sifat kalam. Kalau kita balik pada hak kita tadi, berkata-kata, apa dia berkata-kata? Ni, buka mulut ni. Buka mulut. Tu berkata-kata. Keluar perkataan. Ada ni. Tapi sifat kalam di lidah kita nak panggil benda. Deria kalam ke apa? Dia kalau sifat basar di mata dipanggil deria penglihatan. Tahu? Sifat samak di telinga dipanggil deria pendengaran. Tuhan letak sifat di hidung tu dia panggil deria bau. Tuhan letak di lidah tu deria rasa. Tu sifat belaka tu. Sifat belaka tu. Bila ada deria penglihatan, dapat melihat, tu takluk. Bila ada deria pendengaran, boleh mendengar perkataan, itu takluk, fungsi, tugas dia. Bila ada deria bau, maka dapat menghidu bau wangi, bau busung, itu takluk, fungsi pada sifat deria ni. Jadi di lidah kita ni Tuhan letak satu sifat dipanggil deria rasa. Bila ada sifat ni, dapat merasa manis ataupun masin. Merasa manis atau masin dipanggil takluk. Deria tu deria rasa tu dipanggil deria rasa, itu sifat. Sekarang ni kalam. Deria kalam. Ada deria kalam. Lisan. Lisan tu lidah. Lisan. Mana tanpa lisan bisu. Dan sekarang ni kita nak ceritalah. Lawan bisu tu apa? Takkan lawan bisu tu berkata-kata. Berkata-kata lawan diam. Bisu lawan dia apa? Sekarang berkata-kata lawan diam.
Bisu lawan dia apa? Sifat boleh berkata-kata ke mana? Berkata-kata lawan diam. Bisu lawan dia apa? Ni ada di kita ni sifat. Kita ni ada sifat ni belaka ni, sifat kalam belaka ni. Jadi bisu lawan dia, hak sifat kalam kita panggil apa? Lisan dah kena. Takkan lisan lawan bisu. Apa ni lawan bisu? Nak panggil, nak tahu lawan bisu tu. Berkata-kata lawan diam. Bisu lawan apa? Hak kita ni lah. Hak kita ni. Hak tak letak sifat kalam di lidah ni. Panggil benda. Tak ada perkataan. Tak ada perkataan. Buka dalam kamus Dewan Bahasa dan Pustaka tu kan tak ada. Hak tadi deria. Tanpa deria penglihatan buta. Tanpa deria pendengaran pekak. Kan pada masa simptom COVID tu kan, Tuhan tarik sementara deria bau, Tuhan tarik sementara deria rasa. Tu deria tu sifat yang terletak di hidung, di lidah kita. Sekarang ni sifat kalam ni dia panggil apa? Lawan kepada sifat bisu. Cuma kita nak faham sini, satunya sifat, satunya berkata-kata tu takluk bagi sifat. Tapi tak apalah, tak ada apa di sini. Kalam terjemah dengan berkata-kata. Berkata-kata yakni sifat kalam yang ada di zat Allah Subhanahu wa taala, yang tiada dengan huruf dan tiada dengan suara. Nak gitu je. Sifat kalam. Pada Al-Baqarah diterjemah dengan sifat perkata. Bila ada sifat berkata-kata, maka boleh berkata-kata. Qudrah sifat perkuasa. Iradah sifat perkehendak. Sama sifat pendengar, maka boleh mendengar. Basar sifat pelihat, maka Allah melihat akan segala perkara yang ada. Tapi itu bahasa pada Al-Baqarah. Ada pun bahasa Melayu standard kita, tak faham pula jadinya. Pening pula dengar. Perkata, perkehendak, pengetahuan, perhidup, pendengar, perlihat, perkata. Dengan nisbah bahasa Melayu standard kita lah. Tapi kita faham lah apa kehendak pada Al-Baqarah tu. Letak per tu. Contoh-contoh. Kita ada dua beza. Satu barang, satu fungsi barang. Tapi ini bicara barang, bukan bicara sifat. Barang ni zat, bukan sifat. Tapi nak contoh. Barang tu dipanggil apa? Penyapu. Fungsinya menyapu. Kita beza dia. Jadi barang tu zat lah barang tu. Barang tu letak penyapu. Maka fungsinya menyapu. Kalau kita letak pula kepada satu-satu jawatan tu, pengurus, fungsinya mengurus. Tu kan beza tu kan. Pengarah, fungsinya mengarahkan bagian-bagian. Pentadbir, fungsinya mentadbir lah. Pelakon, fungsinya melakonkan wakaf. Gitu. Pencuri, kerjanya mencuri. Beza tak? Pencuri dengan mencuri. Pencuri kena ke orang tau. Mencuri kerjaan dia tu. Apa? Perampok, kerjanya merampok. Pembunuh, kerja dia membunuh. Tu kena kepada orang. Tapi beza tu kan, satunya jadi hak ni, hak timbul hak pada Al-Baqarah ni, sifat ia letak tapi ni sebuah bahasa Melayu standard kita, kena hurakot lain pula. Sebab apa? Tak nampak situ. Kalau kita ngajar kapung-kapung kadang-kadang Allah pening sungguhlah, mari
ustaz pesen ngajar kitab lama ni perkuasa, perkehendak, pening dia kata. Dah kita dik biasa ngaji berkuasa, berkehendak, mengetahui, mendengar, melihat. Ni berkata-kata. Padahal bicara apa? Bicara sifat. Sama sifat mendengar. Bila Allah bersifat dengan sifat mendengar, Allah mendengar akan sekian perkara yang ada. Jadi sama je. Sifat pun mendengar, takluk pun mendengar, fungsi dia pun mendengar. Allah yang bersifat dengan basar, diterjemah dengan melihat. Allah yang bersifat dengan melihat, melihat akan sekian perkara yang ada. Jadi sifat dengan takluk sama-sama mendengar, sama-sama melihat. Maka pada pun tukarlah. Sifat sama, sifat pendengar, maka mendengar akan sekian perkara yang ada. Sifat basar, sifat pelihat, maka melihat akan sekian perkara yang ada. Ini nak gitu. Nak berbeza antara satunya yang kita bicara sekarang adalah sifat. Jadi sifat kalam ni bukan berkata-kata. Kalau ikut dia lah. Tapi sini tak apalah berkata-kata pun. Kemudian berkata-kata yang tiada dengan huruf, yang tiada dengan suara. Kalau kita lah berkata-kata, ada suara lah kita berkata-kata. Sifat kalam di lidah kita memang tidak ada huruf, memang tidak ada suara. Bila kita berkata-kata, maka keluarlah perkataan suara. Jadi sifat kalam kita pun tiada berhuruf, tiada bersuara. Tak apalah, bukan kata salah berkata-kata ni. Cuma kita kena faham lah. Berkata-kata dengan makna sifat kalam yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata-kata tu takluk bagi sifat kalam Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan takluk ia, takluk fungsi hijaan sifat kalam dengan barang yang takluk dengan barang oleh ilmu daripada sekalian takluk. Mana iaitu sekalian takluk, sekalian yang wajib dan yang harus dan sekalian yang mustahil. Ni yang kita dah ulang-ulang takluk tu kan. Yang bicara terdahulunya sama dan basar. Dua sifat ni bertakluk, mendengar dan melihat akan maujudat, akan benda yang ada. Sama ada tu qadim ataupun ada tu baharu. Allah mendengar dan Allah melihat akan sekalian perkara yang ada. Kudrah dan iradah bertakluk akan perkara yang harus ada, harus tiada. Allah mengada, Allah menghendaki akan sekalian perkara yang harus ada, harus tiada. Yang wajib, zat dan sifat Allah, tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah. Yang mustahil, anak dan isteri Allah, tidak berkait dengan kudrah dan iradah Allah. Adapun ilmu Allah mengetahui yang wajib, mengetahui yang harus, mengetahui yang mustahil. Itu ilmu. Mana yang wajib, zat Allah, Allah Ta'ala tahu. Mana yang wajib, sifat Allah, Allah Ta'ala tahu. Mana yang harus ni kita, Allah Ta'ala tahu. Mana yang mustahil, anak Allah tak ada, Allah Ta'ala tahu. Isteri Allah tak ada, Allah Ta'ala tahu. Sekutu bagi Allah tak ada, Allah Ta'ala tahu. Jadi tahu belaka. Jadi macam juga sifat kalam, macam ilmu juga. Sifat kalam menunjuk akan perkara yang wajib. Mana? Qul huwallahu ahad. Itu sifat kalam yang menunjuk atas perkara yang wajib. Sifat kalam Allah menunjuk akan perkara yang harus. Khalaqallahu samawati wal ard. Khalaqallahu samawati wal ard. Menjadi oleh Allah akan langit dan bumi. Menjadi akan perkara mungkin. Itu perkara yang harus. Mana sifat kalam ni macam sifat ilmu juga. Bertakluk pada yang wajib, bertakluk pada yang harus, dan bertakluk kepada yang mustahil. Macam juga takluk bagi sifat ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, bertakluk pada yang wajib, yang harus,
dan juga yang mustahil, sebagaimana takluk bagi sifat ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu selesai hak terjemahan serta sedikit huraian daripada hak matan Ummul Barahi. Ini nak mensyarahkan lagi. Dan makna kalam yang dibangsakan bagi Allah. Ini sifat kalam Allah. Apa dia sifat kalam Allah? Iaitu kalam yang dibangsakan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu maknan. Maknan. Apa dia maknan? Satu sifat yang ada. Maknan mana satu sifat yang ada. Maknan jamak dia ma'ani. Itu jamak dia. Maknan satu sifat yang ada. Itu maknan yang berdiri dengan zat yang ada di zat Allah Ta'ala. Jadi kalam ni satu sifat yang ada, kemudian berdiri dengan zatnya, makna ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu maknan, satu perkara yang ada. Kalau contoh, kalau kepada makhluk gak, maknan putih itu maknan, hitam itu maknan, satu sifat yang ada. Kemudian putih ni berdiri pada kertas. Itu contoh. Kalau itu contoh pada makhluk. Putih maknan, satu sifat yang ada, yang berdiri pada zat kertas. Jadi kalam maknan, satu sifat yang ada, yang mana di hari akhirat sifat kalam ni dapat dilihat. Sebab apa? Sebab sifat kalam ni maknan, satu sifat yang ada, yang berdiri dengan zatnya, mana yang ada di zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ta'alluq ia maknan, iaitu sifat kalam. Ta'alluq ia maknan, iaitu sifat kalam, dengan barang yang ta'alluq dengan dia, dengan barang oleh ilmu. Mana? Dan iaitu barang yang ta'alluq dengan dia, dengan barang oleh ilmu ni, tiap-tiap yang wajib. Ilmu mengetahui akan sekian perkara yang wajib, dan sifat kalam juga menunjuk akan sekalian perkara yang wajib. Mana contohnya? Sifat kalam menunjuk akan perkara yang wajib, seperti firman-Nya, anallahu la ilaha illa ana. Hati contoh, anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Ini hak berkata-kata Allah dengan Nabi Musa alaihi salam. Anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Ini di antara berkata-kata Allah dengan Nabi Musa AS. Tapi berkata-kata Allah Nabi Musa ni banyaklah. Banyak hak Allah Ta'ala berkata-kata Nabi Musa. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Itu contoh. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Apa ada tangan kanan engkau tu ya Musa? Itu di antaranya lah. Di antara laginya hak perkataan fakhla'na laika innaka bil muqaddasi tuwar. Itu di antara hak perkataan yang Allah berkata-kata dengan Nabi Musa alaihi salam. Ini di antaranya. Anallahu la ilaha illa ana. Artinya aku Allah, tiada Tuhan disembah dengan sebenarnya yang lain daripada aku, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Anallah
Aku ialah Allah. Tuhan kata, la ilaha, tiada Tuhan disembah dengan sebenar-benarnya yang lain daripada aku, illallah, melainkan aku, illa ana, melainkan aku. Jadi panjang tu terjemahan pada ilaha. La ilaha, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya yang lain daripada aku, illa ana, melainkan aku. Ilaha ni al-ma'budu bihaqqin, itu ilaha. Al-ma'budu bihaqqin, yang disembah dengan sebenar. Itu terjemahan pada ilaha. Itu panjang terjemahan dia tu. Anallah, artinya aku ialah Allah. La ilaha illa ana, tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya yang lain daripada aku, illa ana, melainkan aku. Ni. Jadi hak ni menunjuk atas perkara yang wajib. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala ni Tuhan. Tiada Tuhan melainkan Allah. Itu wajib. Itu wajib. Contoh, Qul huwallahu ahad. Itu menunjukkan atas perkara yang wajib. Itu menunjuk atas perkara yang wajib. Wa ilahukum ilahun wahid. Bermula Tuhan kamu ialah Tuhan yang satu. Itu pun menunjuk atas perkara yang wajib. Menunjuk atas perkara yang wajib. Jadi dalam Al-Quran banyaklah yang menunjuk atas perkara yang wajib. Ini contoh dia. Mana kalam Allah menunjuk atas perkara yang wajib. Anallahu la ilaha illa ana. Dan tiap yang harus. Yang harus pun barang yang takluk dengan dia oleh ilmu. Kalam bertakluk juga. Tiap-tiap yang harus. Seperti firman Allah Ta'ala, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Artinya, dan Allah Ta'ala dan sekalian perbuatan kamu. Jadi Allah menjadikan, mengadakan tiap-tiap perkara yang mungkin. Itu perkara yang sifat harus bagi Allah Ta'ala. Kan harus kan, mengada dan meniada. Ini harus. Jadi sekarang ni Allah mengada akan kamu, itu perkara harus. Allah meniada akan kamu nanti, itu perkara harus. Jadi hak ni kalam menunjuk atas perkara yang harus. Dan tiap yang mustahil. Kalam pun menunjuk juga atas perkara yang mustahil. Mana? Seperti firman-Nya. Firman Allah ni pada menghikayatkan perkataan orang Yahudi. Mana? Innallaha salisu salasah. Ni terjemahan dia. Ni perkataan Yahudi ni. Artinya bahawa Allah Ta'ala itu satu daripada tiga Tuhan. Satu daripada tiga. Itu mustahil. Itu mustahil. Ni bukan Yahudi tau. Nasara tau. Nasara lah. Tiga di sini. Tiga Tuhan, iaitu Allah Ta'ala Tuhan Bapa, Nabi Isa Tuhan Anak, Siti Maryam Tuhan isteri. Bukan gitu. Ini bukan Yahudi dah, Nasara lah. Ini Nasara. Innallaha salisu salasah. Sesungguhnya Allah Ta'ala Tuhan yang ketiga daripada tiga Tuhan. Ini Nasara. Jadi Allah menghikayatkan perkataan orang Nasara. Ini mustahil. Mustahil ni. Tapi ini nak datangkan contoh. Etikok puak Nasaranya macam mana. Tapi nak baca ayat mula sini tak boleh. Kalau nak baca ayat, dia kena mula daripada awal. Mana? Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah. Nak mula situ. Sesungguhnya kafilah mereka yang berkata
innallaha salisu salasah. Allah Ta'ala Tuhan yang ketiga daripada tiga Tuhan. Dia kena mula situ. Awal ayat ni, laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah. Kalau kita baca Quran sungguh, nak ibtidak di innallaha salisu salasah tu qabih, situ tak boleh. Mana ginilah contoh dia baca Quran. Laqad kafaral ladzina qalu. Dia pun batuk. Dia batuk. Mana terhenti bacaan. Dia pun sambung innallah. Haram sambung situ, tak boleh. Dia baca daripada awal. Laqad kafaral ladzina qalu. Tiba-tiba dia batuk, dia terhenti bacaan. Dia pun nak ibtidak semula, nak mula semula. Dia ambil di innallah. Haram situ. Abang nak ni beriktikad dengan apa yang dia baca tu, jadi kafir. Tapi tidak beriktikad lah. Tapi dia mula situ, tak boleh. Dia kena undur balik. Sebab nak mula innallaha salisu salasah, dia panggil ibtidak yang qabih, yang keji, haram. Tak boleh mula situ. Mana kalau dia baca, bukan dia nak mula situ, dia baca daripada awal. Laqad kafaral ladzina qalu, terhenti. Patutnya ibtidak, tak boleh ibtidak di innallaha salisu salasah. Dia kena undur balik. Kena undur balik. Jangan tadi saya baca dah, tapi dah terbatuk, maka terhenti. Saya pun nak ibtidak, sambung je lah. Tak boleh sambung. Ada ni. Dia kena undur balik. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasah. Sesungguhnya kafirlah mereka yang berkata ni Nasara, Allah Ta'ala Tuhan yang ketiga daripada tiga Tuhan. Cuma dalam kitab ni nak menceritakan kalam yang menunjukkan atas perkara mustahil. Allah Tuhan yang tiga, dia tiga Tuhan ni mustahil. Jadi sifat kalam Allah sebagaimana sifat ilmu bertakluk kepada yang wajib, yang harus dan yang mustahil. Itu contoh ayat di atas perkara mustahil. Bermula Allah Ta'ala itu berkata dengan tiada lidah. Macam kita berkata dengan lidah. Kita pun bukan berkata dengan lidah. Berkata dengan sifat kalam yang Tuhan letak di lidah. Lidah daging lidah comel. Ke orang yang bisu tak ada daging lidah? Orang yang bisu ada tak daging lidah? Ada. Tapi tak ada sifat kalam. Mana kita pun berkata bukan dengan lidah, dengan sifat kalam yang Tuhan letak lidah. Tapi Allah berkata bukan dengan lidah. Yang terdahulu Allah bukan mendengar dengan telinga, Allah mendengar dengan sifat sama. Dahulu Allah bukan melihat dengan mata, Allah melihat dengan sifat basar. Jadi sekarang Allah berkata dengan kalam, bukan dengan lidah. Dan tuturnya itu maha suci daripada huruf dan suara. Dan terdahulu dan terkemudian dan tersalah dan berbaris dan sekalian bagai yang berubah. Kerana sekarang itu daripada sifat baharu dan kalam Allah qadim. Dan yang qadim itu tiada bersifat dengan sifat baharu. Dia nak muraikan lagi berkaitan dengan kalam Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna fama sabiqin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.